Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar yang saya kasihi, pelajar tingkatan 3. Baik, pada hari ini, apa yang kita akan belajar, kita akan sambung kita punya pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya, iaitu menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, ini adalah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kalau kamu ingat sebelum-sebelum ni dalam reka bentuk mekatronik, kita dah belajar tentang elemen, tentang definisi, tentang gambar rajah blok dan sebagainya. Jadi pada hari ini, kita nak menghasilkan bahagian lakaran reka bentuk produk yang mana kita nak ubah suai dia. Okey, sebagai contohnya kereta kontrol lah. Kalau dalam buku teks, dia ada memberi penjelasan berkaitan dengan kereta kontrol. Okey, so apa masalah dekat kereta kontrol tu? Kalau kamu tengok dalam gambar rajah dekat bawah ni, kamu tengok dia kata, cikgu ni kata, kereta kawalan jauh merupakan salah satu produk mekatronik. So dia kata, apa pendapat kamu? Okay, what is your opinion? Apakah masalah yang kamu hadapi dalam kamu nak mengendalikan kamu punya kereta kontrol tu? So kawan-kawan yang ni pakat bagi pendapat. Dia kata yang ni tidak ada kelajuan, tidak ada kawalan kelajuan. Maksudnya tidak ada macam kita boleh kawal dari sudut kelajuan kereta tu. Okay, kita tekanlah laju macam tu, lajulah. Kalau yang kedua ni dia kata kereta mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding. Yes lah, kereta memang akan mudah rosak kalau berlanggar dengan dinding kan. Dan yang ni pula tidak mempunyai lampu. So, ini adalah masalah-masalah yang berlaku dalam sesebuah kereta kontrol yang telah siap ataupun yang telah ada di pasaran. Jadi kita nak ubah suai pada hari ini. Kita nak buang segala masalah-masalah tu. Benda ini sangat berkait rapat dengan pembelajaran yang kamu dah belajar masa kamu tingkatan 2, penyelesaian masalah secara inventif. Kalau kamu tak faham ataupun kamu tak ingat, kamu boleh buka balik dalam YouTube saya ni, kamu cari video-video saya tentang pembelajaran tingkatan 2, tentang penyelesaian masalah inventif. Buka balik video, tengok balik huraian tersebut. Okey? Sebab kamu dah belajar dah sebelum ni dengan cikgu yang sebelum ni kan. Okay. So, kita buka pada slide lah. Okay. Boleh nampak ke slide saya ni tak besar-besar sikit? Dia problem slide ni sebab mouse saya tak detect. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Okay. Okay. Nampak pun no? Okay, so dalam kita nak mencari sesuatu permasalahan itu, kita kena tengok dulu masalah dia apa dia. Okay, so masalah dia apa dia? Iaitu kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. So, macam mana kita nak cari alasan-alasan ataupun nak mencari sebab ataupun masalah ini, macam mana boleh berlaku? Dengan kita membuat analisis berantai punca ataupun kesan. Macam mana nak buat? Macam ni. Dalam buku teks pun ada. Nanti kamu dapat, kamu boleh baca. Okay, so buat analisis berantai. Benda kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Kita ulang balik je. Okay, kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Why? Kenapa? Sebab ada dua jawapan yang terdapat. Yang pertama, kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan yang rendah. Yang keduanya, sebab sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Okay? So, kenapa boleh jadi macam tu? Kalau yang ni, yang pertama ialah kerana gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Kalau yang ni pula ialah penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas sebab gelap kan, tak nampak. Sebab apa boleh jadi macam tu juga? Okay, so dapatlah jawapan iaitu tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. So tak ada sensor ataupun tak ada benda yang boleh memberhentikan kereta tu, yang boleh berjalan, yang boleh bergerak dengan laju tu. Kalau yang ni pula iaitu kurang cahaya pada laluan kereta kawalan jauh untuk mengendalikan. So tak cukup terang. So sekarang jawapan dah dapat sebab ataupun punca dia, iaitu tak ada sensor dan yang keduanya tidak ada cahaya yang cukup ataupun tidak cukup terang. So bila mana kita dah dapat jawapan, maka kita kena tentukan sama ada kita nak pakai ianya kaedah pemisahan masa ataupun ruang. Jadi di sini dalam masalah kita kontrol tadi ni, kita akan gunakan, inilah contoh situasi dia, iaitu kurang cahaya. So macam mana kita nak menentukan sama ada dia pakai ruang ataupun masa? Tanya soalan. You must ask a question. Apa dia soalan yang kita akan tanya? Adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama? Jawapan dia, tidak. Sebab apa?
Cahaya kita nak guna waktu malam saja, waktu gelap saja, waktu cerah kita guna tak? Tak guna. So berlaku tak perbezaan masa dekat situ? Yes, berlaku. So jawapan dia ialah pemisahan masa. Okay, kalau yang ni pula, tiada gerak balas untuk memberhentikan kereta. Okay, so tanya soalan yang sama juga, adakah masalah gerak balas berlaku pada masa yang sama? Adakah masalah ini berlaku pada masa yang sama? Jawapan dia tidak. Okay, tidaklah, sebab apa? Ia hanya berlaku ketika ada benda halangan saja. Benda yang tidak ada benda yang menghalang. Contoh macam jalan street, kita nak pakai ke benda tu? Kita tak pakai. So, kita akan pakai kaedah pemisahan masa. Lepas kita dah tentukan dia punya kaedah pemisahan, kita kena pilih dia punya cadangan prinsip inventif. So, dekat sini saya memilih tindakan awal. Okay, tindakan awal dalam konsep pemisahan masa ini. Kaedah pemisahan masa ini saya pilih tindakan awal. Kerana apa? Kerana tindakan awal ini dia mampu untuk membuat satu tindakan yang awal dan mengawal risiko. Sebagai contohnya ABS ataupun beg udara dalam kereta yang akan mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. So, selepas kaedah pemisahan ruang atau masa ditentukan, pilih intensif, kemudian saya akan pilih masa dan kemudian saya pilih tindakan awal. Okay, tindakan awal lah. So, dekat tindakan awal ini, dia punya penerangan lah. Okay, penerangan. So, apa cadangan pengubahsuaian pada kereta kawalan jauh yang kamu dan juga saya akan buat? Iaitu kita akan memasang LDR, iaitu perintang peka cahaya sebagai input dan lampu LED sebagai output dia untuk bagi menyala lampu tersebut. Okay. Kalau masalah gerak balas pula, kita akan pasang penderia infrared sebagai input dan pembas sebagai output. Benda yang kamu dah belajar sebelum masa tingkatan 2. Okey, kita buka kepada slide yang ni. Macam mana kita nak membina gambar raja blok selepas mana kita buat penambaikan tadi tu. So, ini adalah gambar raja blok yang asal sebelum ni. Ini yang sebelum ni. Sebelum kereta ini tidak ada masalah apa-apa lagi. Selepas kita beritahu ada masalah dekat gerak balas dengan juga cahaya, maka kita akan tambah dua benda pada input. Apa dia? Penderia inframerah ataupun infrared. Yang keduanya perintang peka cahaya. Kemudian dia akan masuk kepada mikro pengawal. Mikro pengawal akan proses dan kemudian dekat output dia kita akan tambah lagi dua untuk menjalankan fungsi tersebut, iaitu pembas dan juga lampu LED. Pembas sebagai sensor bunyi. Bila mana dekatnya sesuatu objek dengan benda yang nak berlanggar, dia akan bunyi. So, dia akan memberi amaran awal lah kepada kita kan, supaya jangan bawa laju ataupun break ketika itu. Dan lampu LED untuk kawasan yang kurang cahaya ataupun kawasan yang gelap. Okey. Seterusnya menghasilkan lakaran perkembangan idea. Okey, lakaran perkembangan idea ini adalah lakaran yang kita gunakan untuk menunjukkan ke semua lakaran objek bermula daripada idea yang pertama ni, sampailah idea yang terakhir. So, akan ada penambahbaikan yang kita akan buat. Sebagai contoh, masa idea yang first yang kita dapat, kita just nak tambah apa dia? Infrared pada bahagian hadapan kereta saja. Tapi bila mana masuk pada perkembangan idea yang kedua, kita bukan hanya sekadar tambah infrared pada bahagian kereta, hadapan kereta, tetapi juga kita akan tambah pembas pada bahagian bumbung. Dan yang ketiganya ialah cadangan pengubahsuaian ialah menambah penderia inframerah LDR dan lampu LED pada bahagian hadapan kereta kawalan jauh. Manakala pembas pada bahagian atas bumbung kereta kawalan jauh. Kamu boleh tengoklah, ini adalah contoh lakaran perkembangan idea. Dia semakin berkembang. Dulunya macam tu saja, tapi semakin lama semakin baik produk tersebut. So, ini adalah lakaran 3D. Lakaran 3D yang ada maklumat, ada elemen dekat situ, ada prinsip dekat situ, ada dia kata apa ni, dia punya padanan dia. Okay, yang ni apa, yang ni LDR, ini LED. Okay, tang mana itu kita sesuaikan dia. Okay, ini nak buat nanti kamu akan lukis lah. Nanti lah saya akan bagi. Okay, so kemudian kita nak buat, kalau kita pergi kepada slide yang ni lagi mudah. Okay. Okay, ini contoh tadi lakaran 3D. So, kita nak buat penambahbaikan kepada produk. So, apa penambahbaikan yang kita boleh buat? Okay, so kena buat kotak macam ni lah. So, pada bahagian hadapan kereta yang kita hurai dekat lakaran perkembangan idea tadi ni, kita huraikan satu persatu. First, LDR. Untuk apa?
untuk kesan tahap cahaya. Kalau dalam keadaan gelap, maka dia akan kesan. So, dia akan berikan isyarat kepada input dan akan hantar kepada mikro pengawal. Sebab dia berada di kawasan yang gelap. So, dia boleh detect lah. Canggih zaman sekarang. Okey, itu yang pertama, LDR. Yang kedua yang kita nak tambah ialah mana mouse saya? Okey. Yang keduanya ialah tambah lampu LED, iaitu mikropengawal memberi kearahan isyarat output kepada lampu LED untuk menyala. Dapat isyarat pada sini, mikropengawal proses, dia akan hantar kepada lampu LED untuk membuat lampu menyala lah. Yang ketiganya penderia infrared, iaitu dia akan, kalau ada halangan dekat jarak yang ditetapkan, dia akan hantar isyarat input kepada mikropengawal. Mikropengawal akan proses. So, dekat bahagian atas bumbung ada pembas yang mana dia akan menerima arahan daripada isyarat mikropengawal tadi ni. So, pembas akan berbunyi lah. Dah dekat dengan halangan ataupun benda yang kita nak berlanggar, dia akan bunyi. So, kita akan bersiap sedia lah waktu tu. So, seterusnya langkah-langkah proses penambahbaikan. First, kita kena buat lakaran. Yang kedua, pilih bahan. Pilih bahan yang betul lah. Okay, yang ketiga, kita membuat pengaturcaraan. Okay, yang keempat, kita membina dan memasang. Lepas kita buat pengaturcaraan tu, so kita akan pilih lah. Kita akan buat dia bina dan pasang. Kemudian kita buat kemasan, kita kemaskan kita punya produk, kita kontrol ini yang kita dah tambah baikan, dan akhirnya kita buat terus kepada produk akhir. Selepas siap semua tu, kita akan uji, kita akan test, kita akan buat ujian kefungsian ni, kita akan test dia berdasarkan penambahbaikan yang kita telah buat, iaitu LDR dengan LED, penderia infrared dengan pembas. Okay, so ujian yang kita akan buat, ujian parameter kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. So, bila mana kita buat ujian parameter ni, apa keputusan yang kita dapat? Yes, kita dapat keputusan yang positif, iaitu lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. So, dia berfungsi lampu tu dengan baik. Okay. Kalau tak fungsi, mungkin kamu boleh semak balik ataupun cek balik, mungkin ada pasang tak betul ataupun pengaturcaraan tak betul ataupun apa-apa je lah. Okey, kalau tak berfungsi, kalau berfungsi tak apa, kes selesai. Yang keduanya ialah penderia inframerah dan juga pembas. So, kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan, yang ada halangan kat depan. Kemudian, pengujian juga dilakukan untuk menguji kefungsian pembas apabila penderia inframerah mengesan halangan di hadapan, dan ujian dijalankan sebanyak 3 kali. So, apakah hasil keputusan yang kita akan dapat selepas kita buat ujian ni? Kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. So, berjayalah kita punya produk penambahbaikan pada kereta kontrol yang kita buat tadi tu. Okay, so berjayalah kita punya produk kan, penambahbaikan. Okay, so terusnya kita mestilah daripada penambahbaikan tu kita nak kena adakan cadangan nak bagi lagi baik. Kan? Okay, so apa cadangan yang kita boleh cadangkan? Iaitu meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan. Ini yang pertama yang kita boleh cadangkan. Ataupun yang kedua, kelajuan kereta kawalan jauh boleh dikawal. Ataupun yang ketiganya, meletakkan span di bahagian hadapan kereta sebagai penerap hentakan. Maksudnya kita bila ada span dekat depan tu, so kalau kata berlanggar pun, span tu yang akan melembutkan bahagian hadapan kereta tu, so tak rosak lah kita punya bahagian hadapan kereta tu kan. Okay, so ada banyak benda lagi yang kamu boleh tambah ikut kepada idea yang kamu nampak pada kereta kontrol yang kamu nak tambah tu. Okay, so jelas untuk tajuk reka bentuk mekatronik. Alhamdulillah kita dah habis tajuk reka bentuk mekatronik ni. Kalau ada yang tak faham, saya akan ulang balik tajuk ni bila mana buka sekolah nanti. Okay, tapi saya tak ulang secara menyeluruh lah sebab saya dah terang habis-habis dah dalam kelas online ni kan. Okay, jadi untuk aktiviti ataupun tugasan, kamu rujuk dalam grup WhatsApp. Saya akan berikan nota dan kamu salin nota untuk tajuk pembelajaran hari ni. Nanti saya akan snap gambar masuk dalam tu. Salin yang tu saja. Okay? Okay semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.